betul tua sangat dah. Masa tak larat dah. Masa tak comel dah. Faktor dia apa dia? Kerana banyak organ-organ dan anggota tubuh badan kita ni usia dia lebih tua berbanding usia yang sepatutnya kita miliki pada hari ini. Benda ini dilakukan apa? Kerana proses yang disebut sebagai oksidize, yang mana oksidize inilah yang menyebabkan kenapa kita berfikir umur 50 lebih tua dah. Puasanya nyanyuk dah dan tutup dulu 70-80 pun okey lagi. Kenapa kulit kita tengok kulit macam orang umur 60 tahun sedangkan baru umur 25 tahun, dan begitu keseluruhan bagi tubuh badan manusia. Oleh kerana benda ni disedari oleh masyarakat dunia. Bukan kita contoh kita yang cakap. Satu dunia semua cakap. Persepah jadi macam ni. Faktor itulah berlaku orang mula memperkenalkan produk yang kata terdapat yang disebut sebagai antioksidan. Ni yang kita dengar macam-macam ni. Kau ni mengaku kata dia antioksidan, kawan ni pun kata antioksidan, dia ni pun cakap antioksidan. Pakat cakap berlaku apa pasal antioksidan. Antioksidan adalah unsur ataupun bahan yang dimasukkan di dalam produk tertentu sebagai bertindak balas menghalang daripada proses oksida yang berlaku kepada tubuh badan manusia. Bila bahan-bahan antioksidan ni, dia akan datang dalam dua unsur lah. Satu unsur yang bersifat sintetik. Sintetik ni main pada mamal lah. Mereka cipta, mereka reka, mereka buat formulasi, mereka buat produk nama A, B, C dan seumpama dia. Pakai dijual dah keluar. Ada yang kita pakai okey, ada yang tiba-tiba pakai tarik balik lesen, ada yang pakai tiba-tiba jadi motorat. Yang itu biasalah ciptaan manusia. Kalau sekiranya kita merasakan bahawa penemuan sains satu benda yang baik. Okey. Ini satu grup. Mai ada jenama apa? Jenama kosmetik hebat-hebat. Ini semua yang mengambil pendekatan menggunakan bahan unsur kosmetik daripada bahan tersebut. Satu lagi kelompok, dia menggunakan pakai antioksidan berdasarkan kepada bahan-bahan bersifat semula jadi. Dan untuk pengetahuan kita bersama, semua tumbuh-tumbuhan yang berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini memang ada unsur antioksidan secara semula jadi. Cuma dulu kajian itu tak dikeluarkan, Lani Donald cakap pakai dikembangkan kembali. Sebagai contoh, hari ini sebagai contoh, kita kata bila kita makan daging, kalau dalam bahasa hadis lah, dalam bahasa hadis daging adalah makanan ahli syurga. Jadi bila sebut tentang luhum, lahmah ni, satu benda yang syok. Cerita bak kambing, cerita bak apa. Tapi bila sebut benda tu pada kita, dia jadi fobia. Tak boleh dah makan daging, darah naik, tak boleh dah buah kulit. Ni cerita macam-macam faktor. Akhirnya orang duk haji, orang kata, pasal apa orang dulu makan lembu kambing, tak ada rosak, tak ada masalah sebagaimana orang pada hari ini. Akhirnya apa yang ditemukan oleh para saintis, mereka kata apa? Perbezaan dia, binatang ternakan dulu mereka ni makan rumput. Bila makan rumput, unsur dalam rumput tu yang merupakan bahan antioksidan yang membuang toksik-toksik dalam daging binatang ternakan dan memberikan kita makan makanan yang bersih. Tetapi bila maju moden, nak cari rumput tak payah, kita buatlah makanan apa bla 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 jadi dalam paket-paket, bagilah binatang makan. Dia kata kalau kata tak bagi hak tu, kita nak pergi rumput mahal, nak lepas kat mana pun kita tak tahu. Akhirnya bila makan benda-benda tersebut, toksik itu kekal dalam binatang-binatang ternakan, itu berwujud kita sembelih. Sembelih ni pun antara faktor di rumah dia untuk buang toksik dan racun dalam binatang tersebut, kita makan. Dan inilah menyebabkan punca kepada penyebaran penyakit-penyakit tertentu. Cuma poin yang saya nak sebut tadi apa dia? Iaitu bila mana tumbuhan-tumbuhan yang Allah Ta'ala ciptakan adalah merupakan bahan antioksida secara semula jadi kepada segala tanaman-tanaman yang boleh dimanfaatkan oleh binatang dan juga manusia. Bila kita sebut tentang antioksidan pada tumbuhan, yang paling terkenal dia disebut sebagai polifenol. Polifenol ni kira unsur antioksidan yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Dan unsur polifenol ni dia banyak list lah, banyak. Ada nombor 1, 2, 3 banyak. Dan unsur antioksidan tersebut adalah unsur yang penting yang terdapat dalam minyak zaitun yang menjadikan minyak zaitun itu ada sistem imun yang kuat, sistem tubuh badan. Sebagaimana contoh, saya ada seorang kawan baru ni, dia ni kerja di Pharma Niaga, syarikat farmaseutical lah. Dia ni pun dulu masa dulu Primat Mahmud mengaji kelas sains. Habis itu dia pun sambung mengaji sains, memang cukup pandai buat ubat-ubat. Akhirnya dengar kata dia masuk hospital berat sangat. Masuk hospital 2-3 kali masuk hospital, lagi tanya, "Hang sakit apa?" Dia kata, "Aku platelet rendah." Jadi platelet dia sekarang sampai turun sampai 5.
7, cerita tu nak kiok kan. Yang bini ni sampai daripada dia cakap lah. Bila pun dia umur saya ni, umur 30-an muda lagi. Tapi dia pergi hospital, keluar hospital dalam masa yang sama dia pandai berubat. Kadang-kadang doktor apa bagi ubat ni dia pandai-pandai pergi ubah dus. Lepas tu doktor kata mesti bagi ubah, dia bagi alasan. Kalau kita macam ni doktor macam mana hitam? Doktor tanya dia balik, macam mana hitam? You background apa doktor? Dia kata bukan. Lepas tu you background apa? Dia kata saya kerja farmaneka. Memang ubat-ubat ni memang dia lah. Dia pakar lah ubat. Dia kata kalau dia makan ni macam ni, kalau doktor bagi pun takkan beri kesan ni, doktor cuba. Dia tahu cerita belakang. Bila jadi macam tu, saya kata kat dia, kamu penyakit apa? Dia kata dia rendah lah apa. Dia kena penyakit autoimmune. Autoimmune ni satu penyakit yang mana tubuh badan manusia menganggap musuh kepada bukan musuh. Itu nama autoimmune. Kita ni badan dia ada sistem imun, kita ada tentera kita sendiri. Tentera kita ni cerita kalau kita makan benda tak elok, kita makan benda tak bagus, kira dia cirit. Cirit tu tanda kita makan ada benda tak elok, dia nak buang lah. Kadang-kadang bila kita makan kita peluh tu dia buang atau bersih. Kadang kita makan kita jadi apa? Jadi gatal-gatal. Gatal-gatal tu dia nak buang lah. Kadang bila kita makan benda tak betul, kita jadi muka merah, macam-macam tanda. Yang tanda-tanda itu adalah menunjukkan badan kita bereaksi untuk menangkis buang bahan-bahan yang tidak betul masuk dalam tubuh badan kita demi untuk menyelamatkan tubuh badan kita. Tetapi ada keadaan berlaku namanya sistem imun. Tentera kita pening. Bila tentera kita pening, dia attack dan serang benda yang hakikatnya adalah benda yang sihat. Yang ni yang menyebabkan dinamakan penyakit sebagai autoimun. Bila dia pergi dalam dunia perubatan hari ini, penyakit ni tak ada ubat. Bila tak ada ubat, cerita platelet rendah sekali, naik sekali, badan dia seorang kulit badan macam-macam penyakit rendah. Lepas tu saya tanya dia, saya kata, kalau masuk hospital ni sebab apa? Dia dah lah, aku nak pergi buat apa ni? Tak ada, tak. Yalah, kan duduk hospital pun doktor observe betul tak? Dia kata memang doktor observe. Kira ada jadi eksperimen lah. Cerita doktor try ni, try tu. Hakikat doktor pun tahu tak ada ubat, dan dia pun tahu tak ada ubat. Lepas tu saya kata, kan cuba bayang. Kan cerita, saya buat kes kat dia, saya kata kes dia mudah. Sebab saya bercakap dengan orang yang spesialis dalam bidang ubat-ubatan, dan dia ni adalah, kalau kata dia sambung PhD tu dia saintis lah. Cerita dia saintis lah, cuma dia tak sambung. Cuma dia duduk dalam farmaneka, tiap-tiap kali jumpa dia tu dia duduk pakai sarung habis satu badan dengan spek mata putih duduk buat test lab. Ni dia punya live kat tu. Saya cakap kat dia, saya kata, hang kalau sekiranya hang ada anak yang nakal, saya buat kes dia. Kalau anak hang ni betul, cerita sehari lompat, sehari hak ni, sehari hak tu, hang rasa keedah perawatan yang baik untuk bagi anak hang ni okey, maksudnya tak buat balik. Hang ajak dia untuk kenal tentang mana patut hang lompat, ataupun hang suntik satu benda bagi dia mandor. Sebab perawatan hospital kita bagi steroid. Apa? Bunuh lah, maksudnya imun tengah duduk-duduk, bagi mandor. Saya bagi lah, saya kata okey, tapi cerita anak hang ni buah dah jauh. Cerita orang dekat rumah dia rabat pun tarik kipas lah apa, lingkup habis. Kau ni ibarat tubuh badan hang lah. Ni cerita bangunan ni, ibarat ni tubuh badan hang, cerita ni diri hang. Tapi cerita anak hang buah terajak, habis kipas wayar dah cabut habis. Lagi hang duduk ni. Macam mana hang nak handle anak hang? Adakah dengan cara hang nak bagi anak hang ni mandor, cucuk dadah bagi lena pizza, bagi ubat tidur ke apa, ataupun hang nak kena ajak dia bagi kenal benda mana mengikut, benda mana nak boleh lompat, benda mana nak boleh senang. Macam mana dia? Dia kata kau ikut logik tu, aku kena ajak dia. Dan saya kata itulah falsafah dalam bidang perubatan yang sekarang ni kita cakap. Kalau dalam perubatan bersifat alami, kita sebut apa? Sebut autoimun ni, dia jadi sistem badan kita ni pening. Kita tak tahuan yang mana kawan, yang mana musuh. Jadi hang perlu pada satu perawatan. Macam mana nak sedarkan tubuh badan hang, kata yang ni bukan musuh ni kawan. Tetapi kalau perawatan model, bukan model lah, elopati. Bukan model. Elopati dia kata, dah dia lajak buat sangat, kita cucuk bagi pensan. Sebagaimana juga yang berlaku pada hari ini, yang mana perdebatan di antara isu vaksin. Kan isu vaksin, kadang-kadang bila kata kita kena ambil vaksin, kita kena ambil ni. Saya tak mau bincang banyak lah. Cuma isu dia. Macam contoh, kita tengok anak-anak kita. Bila budak ni dia demam,
Satu parent, keluarga yang bila budak demam, dia pantau. Pantau ni bukan kata contoh main panas lajak pun. Kalau emergency kita kena bertindak cepat. Ni panas baru nak panas, mop pun takat jelum, takat bagi mandi, bagi minum air banyak. Lepas tu insyaAllah budak ni dia akan turun. Lepas ni bila dia sakit pula, dia imun dia semakin kuat. Dia semakin tahan rasa. Macam kita tengok budak pekan dengan budak kampung. Macam kita tengok ayam lang sangkak dengan ayam kampung. Ayam lang sangkak hilang bulu sekerat dah. Duduk lagi, kaki patah sudah tak apa. Ayam pekan, mohon kereta sedap ya, mati kerat tengah jalan. Itu beza dia. Beza dia punya imun di antara ayam kampung dengan ayam anak. Ayam kampung dengan ayam anak. Bila keadaan tu berlaku, bila sistem imun tu berlaku, bila budak-budak ni tubuh badan mereka ni berada dalam keadaan dilatih untuk melawan penyakit, badan kita ni belajar. Dia makin belajar, semakin kuat. Berbanding dengan keluarga, parent, anak elok nak demam, bagi ubat. Elok nak demam, bagi ubat. Elok nak demam, bagi ubat. Dia rasa macam demam ni satu dosa besar ni. Dia rasa budak sesemua ni dosa besar ni. Sedangkan demam ni tanda perubahan-perubahan yang berlaku, yang mesti berlaku. Dan kalau kita tengok dua kelompok ni, selalunya orang yang parent biar anak-anak berhadapan dengan masalah-masalah macam tu, anak dia akan lebih tinggi sistem imun berbanding dengan keluarga hak penuh berkanak-kanak dengan ubat dalam rumah. Sebab itu hari ini kajian tuan-tuan boleh buka di antara benda yang diselipkan dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah taska ataupun sekolah-sekolah rendah di belah barat ini. Benda apa dia buat? Dia kata kena ajak budak tadika main pasir. Kita pelik baca. Saya mula baca tu saya, apa benda pula Pak Saleh ni punya kajian. Dia kata budak umur 5 tahun 6 tahun tu, cikgu kena buat satu kelas. Kelas tu pergi kotak. Kita apa kata? Jangan tak tahu kan. Budak kampung ni tanya keluar main pasir, belum main pasir kepala sakit putu, mak ingat masuk. Sihat elok lebih besar. Hak budak kan ni kereta main balik kampung Ustaz. Penuh kata sebab apa? Ni jangkit sepupu dia. Sepupu dia duk elok tinggal betul tak apa apa situ. Main dia tu main pada pekan masuk kampung tu kata okey sepupu lah jangkit sebab badan dia lemah. Dan ini nama dia sistem imun. Dan sistem imun yang besar yang ada di dalam minyak zaitun dinamakan sebagai polyphenol. Dan polyphenol inilah merupakan bahan antioksida yang paling potent ataupun yang paling berkuasa, yang mana kebanyakan orang yang beramal dengan minyak zaitun akan mempunyai sistem imun tubuh badan yang cukup baik. Cuma apa yang membezakan polyphenol yang ada di dalam minyak zaitun Turki kita dengan polyphenol yang ada di dalam Olive 30. Sebab itu bila produk Olive 30 ni dia bersama dengan satu buku, yang buku ni kita terjemah daripada bahasa Perancis. Buku ni asal dalam bahasa Perancis, lebih kurang setahun kita ambil masa untuk kita translate, dan buku ni ada di tangan kita masing-masing. Buku ni ditulis khusus untuk menjelaskan tentang kelebihan dan keistimewaan yang ada kepada minyak zaitun Olive 30. Yang ni special. Baru ni saya hantar seorang pergi ke Morocco untuk discuss lah dengan Olive 30 dengan produk ni. Saya tanya dia. Saya tanya produk Olive 30 ni depa dapat macam mana? Idea dapat ataupun pokok ni tanam macam mana? Saya tanya. Saya suruhlah wakil tu tanya macam mana dia dapat Olive 30 ni produk hebat sangat. Lagi dia jawab, dia kata apa? Dia kata berjemput nasi. Nasi pada depa ada tanam di bawah gunung Atlas tu. Biasalah cari gunung yang terbaik, tanam kuas semua. Last kali dia tanam pokok tunai. Depa ambil sampel yang ada tu, mereka hantar ke Itali. Hantar ke Itali, depa buat test. Bila buat test, dia Itali tu turun mai. Tanya, dia kata kami first time dalam sejarah hidup kami duk test minyak zaitun yang pelbagai ni, yang cukup banyak ni. Ini first time kami mendapati kandungan polyphenol ataupun kandungan antioksidan hydroxytyrosol yang paling tinggi yang pernah kami jumpa. Dia kata bermula pada saat tu, inilah saat dan waktu mereka memulakan untuk mengkaji tentang produk Olive 30. Sebab mereka kata bila naik pokok Olive 30 ni, bagi mereka fail. Dia sebut kata yalah, dia kata kami sangka jam lah. Sebenarnya sebab apa? Dia kata bila pokok buah proses semua, rasa dia pahit. Bila rasa pahit terlampau ni, dia kata kami jam lah.
Sebab bila orang nak makan, orang nak, jadi dia kata pahit. Bila pahit ni dia kata, habis lah satu kebun ni, kita jam, projek kita fail. Tapi ayah kepada owner hari ni, dia kata tak apa, hantar dulu sampel produk tu ke Itali, tengok daripada komen semua. Akhirnya keputusan yang dapat bukan satu benda yang negatif, bahkan satu peluang marketing yang mengatakan bahawa produk Olive 30 adalah merupakan satu produk yang special, mempunyai kandungan polifenol ataupun yang disebut sebagai hydroxytyrosol 30 kali ganda lebih tinggi berbanding minyak zaitun biasa. Ini keistimewaan yang ada pada Olive 30 dan ia juga dikaji oleh, kalau tengok nama ni ada 3 orang profesor. Profesor ni nak sebut nama oleh Dr. yang ni apa? J. Ganam dengan Henry Joy. Henry Joy ni terkenal lah. Henry Joy ni adalah merupakan tokoh kanser terkenal dunia. Yang kalau tuan-tuan tengok pada brosur tu, dia ada tulis kata-kata beliau di atas tu, yang bila mana ucapan tersebut disampaikan ketika mana mereka buat pelancaran kepada produk daripada syarikat Atlas, syarikat ni, syarikat Olive 30, yang dia kata bermula selepas mana dia mengenal dan mengkaji tentang produk Olive 30, dia mengambil inisiatif untuk menjadikan minyak zaitun didahulukan untuk diamat oleh pesakit-pesakit beliau berbanding menggunakan ubat-ubat sintetik. Cerita ubat ke, kemoterapi ke, masalah apa ke, bla bla bla, itu nombor 2. Dia akan dahulukan untuk beramal dengan minyak zaitun, lebih-lebih lagi adalah Olive 30 untuk diamalkan oleh pesakit dia. Bila mana mereka beramal dengan tu, dilihat perkembangan, maka dibukukan segala testimoni, segala bukti, segala kajian saintifik di dalam buku ni dan dibekalkan kepada saya lebih kurang dalam, saya tak tahu lah kebayang mana, tapi sampai lebih kurang jadi 2 buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan, kajian-kajian saintifik berhubung bagaimana minyak zaitun Olive 30 ataupun hydroxytyrosol memberi faedah kesihatan kepada tubuh badan manusia. Sebab itu kita sebut pada agent kita, bila produk Olive 30 masuk, ini bukan produk pengganti, tetapi adalah produk lengkap. Dia jangan bila kata minyak zaitun Turki ada, walaupun minyak zaitun Turki harga dia RM40, minyak zaitun ni kita jual kepada pelanggan harga RM85 setengah kupang. Jadi orang berkira-kira, yang ni RM40, yang ni RM85 setengah kupang, RM85 setengah kupang, dia punya power 30, jadi jimat lagi lah kot. Orang suka ukur pun pula, dia ukur mudah-mudah. Pertama kita sebut minyak zaitun Olive 30 ni adalah buah hijau. Sebab minyak zaitun ni buah dia ada buah hitam, dia ada buah hijau. Buah hijau tu buah yang buah mentah dah, dia dah masak tapi dia tak matang sungguh. Ni buah hijau. Jadi buah hijau ni yang memberi polifenol yang tinggi. Minyak zaitun Turki adalah gabungan kepada dua-dua jenis buah. Buah hijau pun ada, buah hitam pun ada. Buah hitam pun ada khasiat dia tertentu, buah hijau pun ada khasiat dia tertentu. Kalau beramal dengan minyak zaitun daripada Turki, kita dapat keseluruhan khasiat minyak zaitun, tetapi dia tak tinggi sangat. Tetapi kalau kita beramal dengan minyak zaitun Olive 30, kita mendapat manfaat buah zaitun hijau semata-mata. Sebab itu kita perlu mengkombinasikan kedua-duanya. Sebab jangan menjadikan hati pilihan hati tinggal, jangan ambil hati tinggal satu. Sebab satu sama lain adalah merupakan produk lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, produk Olive 30 ni adalah produk yang kita guna pakai sebagai produk untuk menyembuh ataupun merawat. Berbanding dengan produk minyak zaitun daripada Turki, ia adalah produk untuk kita maintenance. Maintenance ni maksudnya bahasa tu nampak baku sangat. Bahasa tu dah panggil apa? Maintenance tu maksudnya penjagaan lah. Untuk kita, penjagaan kita bagi maintain kita sihat, minyak zaitun Turki. Tapi kalau untuk kita merawat, kita guna Olive 30. Sebab apa kita tak semudah-mudahnya untuk nak bagi pelanggan kita untuk beramal dengan Olive 30? Sebab salah satunya, bila beramal dengan minyak zaitun, minyak zaitun Turki sekalipun, kes-kes yang berlaku pada kita, kebanyakan pelanggan-pelanggan kita dia ada berlaku yang disebut sebagai healing crisis, tindak balas pemulihan. Cerita kadang-kadang minum satu sudu pun cerita, pakcik tangkap belakang ni, tak lagi main-main, tangkap orang ni, tak lagi main, tangkap kepala, tak lagi main pasal demam, tak lagi pasal kebas-kebas, tak lagi pasal ngantuk ni. Ni semua cerita yang mana biasa jual minyak zaitun, semua lupa. Cuma jenis macam-macam.
Ada sakit mai, saya bersifat darah tinggi ni lepas makan minyak zaitun. Dulu tak ada sakit darah tinggi pun. Saya makan sebab apa? Ya, rasa sakit tak ada. Kenapa saya jadi cerita? Rasa payah nak nafas. Ada sampai kes dikejarkan ke hospital, kes jadi lelah. Dia kata minyak zaitun jadi lelah. Duk muak-muak pergi pasang gas. Yang ni kisah-kisah yang kalau kita himpun berlambak-lambak. Itu baru cerita ramai dengan minyak zaitun Turki. Kalau sekiranya minyak zaitun Turki itu bukan kita kata great, tak boleh lawan dengan minyak olive itu pun yang memberi kesan yang kita pun pakai ayuh cari kiri kanan kawan nak jawab macam mana. Lebih-lebih lagi lah kalau sekiranya kita memulakan treatment kita kepada pelanggan menggunakan olive 30. Dalam masa yang sama, kalau sekiranya kita berkemahiran dalam perawatan tak ada masalah. Cuma yang ini kita kata nasihat umum. Kalau ejen-ejen ikutlah saya tak erti tadi tu entah untuk olive 30, jadi masalah tak erti jawab. Yang tu akan menambahkan masalah. Tapi kalau kita ada konsultan kita ataupun memang kita mahir dalam perawatan, memang kita tahu macam mana untuk treatment kepada pesakit tersebut, tak menjadi masalah walaupun untuk menggunakan olive 30 kepada pesakit-pesakit kita. Ini sebab dan punca kenapa produk ini bukan produk sebagai produk ganti, tetapi ia adalah sebagai produk pelengkap kepada minyak zaitun yang datang daripada Turki. Yang kedua tuan-tuan, minyak zaitun dia tak banyak. Dia tak banyak tu maksud. Mungkin sampai hari ni kita rasa banyak lah sebab kita sikit. Contoh produk ni letup ni, letup tu saya habaq minta maaf. Setahun boleh 30 kontainer saja. Lebih daripada tu tak ada benda nak perah. Tinggal batang pokok sebab dia selected. Dia kawasan tertentu, cara penjagaan tertentu, benih tertentu, semua tertentu. Jadi benda ni walaupun kita rasa syok, ni orang kata strategi bisnes lah. Memang syok, memang syok. Jaya-jaya, main di tahap, bengang. Order tak boleh. Apa ni? Cik rasa kena, saya dengar. Sebab order kat dia kan. Dia kena. Apa? Saya rasa orang nak tak boleh, tak boleh. Orang dah pesankan dulu. Benda ni adalah pelengkap. Benda ni adalah complementary. Jadi bila kita atok strategi itu, atok benda yang kita boleh makan panjang. Jadi kalau kita atok ini adalah sebagai satu benda treatment perawatan, insya-Allah, maka produk ini kita boleh bekalkan kepada rakyat Malaysia. Tokek tu pun dia bukan serta jual Malaysia saja. Dia cerita dekat US dah masuk dah. Dekat France jadi produk yang cukup terkenal. Sekarang di Rusia pun dah ambil. Baru ni saya pergi pun 2-3 supplier. Bukan saya pergi lah, wakil saya pergi 2-3 supplier daripada Rusia pakai minta produk. Dan hari ni saya tak tahu lah mungkin kerja hampa lah kot. Email boleh kata 2-3 hari sekali mai daripada Morocco. Mai daripada Morocco bang. Orang Malaysia pujuk nak jadi wakil kepada produk olive 30. Hantar ke Morocco, bagi list dia ni syarikat apa, mega apa, kemampuan apa, nak turun ke sana, nak bincang tentang apa produk ni, nak buat masuk. Saya pun tak tahu dapat mana. Ada Cina pun ada, Melayu pun ada, nama kebanyakan orang Kuala lah. Ramai daripada belah sana. Bila setiap kali sampai email tu, tokek daripada Morocco tu dia akan letak email kat saya. Dia akan letak di sisi. Dia kata sila hubungi Mr. Aidil, he will entertain you and thank you. Dia tulis itulah. Dia kata dia akan layan apa semua dan ucap terima kasih. Jadi orang yang semakin mengenal ni, dia tahu kualiti produk. Cuma mungkin dia kata, apa saya poin dapat kat budak ni. Mungkin lah hari ni sepatutnya dia sebut keuangan, kemampuan, kapasiti dan seumpamanya dia bawa daripada belayak. Tetapi Allah Ta'ala rezekikan kepada kita dengan syafaat Dr. Faid, bagi kepada kita satu produk yang diiktiraf sebagai produk terbaik di dunia. Walaupun kita syok terang mana, produk ni dia takkan boleh menampung seluruh rakyat Malaysia. Kalau contoh saya buat keputusan, rakyat Malaysia 25 juta, tiap hari seorang kena ambil 2 botol sebulan. Baik. Memang tak ada lagi. Sebab produk itu tidak ada. Jadi ini speciality dan kita kena maintain dengan minyak zaitun yang bersifat normal. Biasalah orang jenis ni tak ramai orang buat. Sama juga lah, pokok yang hebat ni pun dia tak banyak, dia special. Bila special ni, dia produk yang bersifat khusus dan dalam kadar yang tidak banyak. Kita manfaatkan dalam masa yang sama produk minyak zaitun yang daripada Turki atau berkati minyak zaitun itu tidak kita tinggalkan. Sebab kandungan hidroksirol 30 kali. Nak dapat 30 kali ni, kita makan 30 kali iaitu ya. Dapatlah, tapi dia nak telan kita. Dan bagi kes-kes kronik, terbukti merawat menggunakan olive 30 itu lebih berkesan dan lebih cepat nampak dia berbanding merawat menggunakan minyak zaitun biasa.
Kadang-kadang bila kes tu sampai kes kanser, minum minyak zaitun tu dia kata tak nampak macam okey, tapi perkembangan tu tak nampak sangat. Akhirnya bila dia top up dengan Olivi 30, nampak kesan. Dan ada satu lagi produk yang disebut sebagai Olivifos. Olivifos ni insya-Allah produk yang seterusnya. Sebab produk ni kita ada 4 produk. Nama pertama Olivi 30, kedua nama Olivifos, ketiga nama Olivi Beauty. Olivi Beauty ni kita buat krim muka untuk orang perempuan lah. Tapi saya pun try pakai juga 3-4 kali nak tengok ada kesan tak. Jalan dengan test semua. Masa saya nak test, saya pergi shop. Kawan saya lah, ini engineer. Dia kata, Ustaz Aidil, kalau besok teori engineering, cara untuk test produk dia dah jauh. Saya kata macam mana? Dia kata, benda ni mesti. Kalau Ustaz tak buat, kita tak tahu produk tu kesan tak kesan. Dia kata macam mana? Saya kata macam mana? Dia kata cara dia, Ustaz pakai sebelah muka. Dia kata, bila pakai sebelah muka, kan pakai tiap bulan. Masa tu baru tahu. Berkesan atau berkesan? Kata elok. Dalam belakang elok saya. Aku pakai sebelah muka, lepas 2 bulan, lepas 3 minggu, tengok-tengok sebelah lain. Dia kata, tu tahu kita berkesan lah. Dan dia kata, tu testimoni yang paling kuat. Elok. Tak apa, kita tengok orang lain. Jadi, satu idea dia bagi. Tu Olivi Beauty, dan yang keempat nama dia Olivi untuk kids. Dia buat untuk kanak-kanak. Masukkan dalam setiap makanan-makanan yang diberi pada bayi yang bertahun bulan untuk bagi dapat kandungan khasiat-khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan bayi. Itu produk yang keempat. Dan produk Olivifos yang sebut kita akan masukkan lepas pada Olivi 30 ni, Olivifos ni maka dapat daripada apa yang disebut oleh Dr. Faid. Dr. Faid dia sebut, dia kata apa? Dia kata dia tidak percaya yang kata hebatnya minyak zaitun ni hanya sekadar pada minyak. Ini teori dia. Dia kata tak betul. Hujah dia kata apa? Sebab sabda Nabi SAW, Nabi kata zaitun ni syajarah mubarakah. Nabi kata pokok berkat. Nabi tak kata buah berkat, Nabi tak kata daun berkat, Nabi tak kata dahan berkat, Nabi tak kata akar berkat, Nabi tak kata biji berkat, tak. Nabi kata pokok keseluruhannya. Oleh sebab itu Dr. Faid kata something special. Zaitun ni keseluruhan berkat. Dan geng research daripada company ni tumbuhkan ke 1887. Depan ni company cukup besar. Dia buat kajian. Yang dia buat kerjasama dengan Perancis, dengan Atlas Pharma, yang mereka buat Olivi Pharma daripada Perancis. Bila dia buat kajian, mendapati memang akar zaitun ada khasiat, dahan zaitun ada khasiat, daun zaitun ada khasiat, biji zaitun ada khasiat, semua ada khasiat. Dan terciptalah satu produk yang dinamakan sebagai Olivifos. Yang Olivifos itu merupakan mempunyai kekuatan 300 kali kekuatan kurkumin. 300 kali? Pasal tak? 300 kali? 30 kali? 300 kali saya kira overall ni 30 dan 300. Antara dua lah. Tapi kalau 30 banyak lah. Tapi saya tak rasa 30, saya rasa 300. Kunyit ni, kurkumin, lagi terkenal adalah bahan yang paling berkesan untuk membunuh sel kanser. Kajian statistik hari ini mendapati masyarakat India adalah masyarakat yang paling kurang report kes kanser. Sebab apa? Benda kunyit. Mereka kunyit, kari, lapar semua tu memang mesti ada kunyit. Dan kita Malaysia pun orang tua-tua kita dulu kunyit ni memang makan sedap. Kunyit hidup lah. Jangan cerita kunyit dia dry. Kadang kunyit dia dry tu dia dah tarik macam-macam ekstrak buat bahan ni, buat bahan tu. Tinggal kita kunyit bodoh kita telan ketan abang tak ada apa dalam tu. Tapi kalau kunyit hidup tu insya-Allah ini adalah merupakan unsur yang paling potent untuk membunuh sel kanser. Hari ini Olivifos adalah produk yang mempunyai power 30 ataupun 300 kali ganda lebih baik daripada kurkumin. Itu adalah produk kedua yang insya-Allah kita akan masukkan. Produk tu kalau kita nak masukkan tak boleh tidak, mesti kita daftar dalam pharmaceutical. Sebab produk ni Olivi 30 memang kita nak daftar pharmaceutical, tapi dalam masa yang sama kita bolehlah trik-trik sikit apa kata ni nama minyak zaitun. Bila minyak zaitun dia dianggap sebagai makanan, bila ada makanan kita boleh buat masuk. Tetapi kalau Olivifos tak boleh tidak, kita kena daftar di bawah pharmaceutical. Selepas itu baru boleh dibenarkan untuk dimasukkan di dalam Malaysia. Dan nama Olivi itu sendiri berasal daripada perkataan Perancis. Ni kalau Olivi ni kalau kita sembang kita punya pelanggan, tahu tak Olivi ni maksud apa? Olivi ni maksud dia life. Olivi itu maksud dia zaitun dengan kehidupan. V itu dalam bahasa Perancis itu maksud dia life. Jadi saya kalau first time jumpa mereka pun dia hatulah benda pertama dia sebut
Dia kata, you tahu tak olive itu maksud apa? Dia kata, olive ini bahasa Perancis, Lumumbu maksud olive ini memberi kehidupan kepada manusia. Jadi itulah nama yang diguna pakai sebagai produk olive 30. Maka ini adalah produk yang mempunyai khasiat polifenol 30 ganda sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam antioksidan atau polifenol, hari ini kalau kita pergi ke produk-produk lain, semua lah, pergi lah cari, duduk dekat kios-kios tu, kawan ni pun kata dia ada polifenol, dia ada phytochemical, dia ada bla-bla, semua kan. Hari ini semua kan. Dan untuk pengetahuan kita semua, bila sebut tentang polifenol dan sebut antioksidan, unsur-unsur dalam antioksidan tu list dia lebih daripada 30 list. Nama macam-macam. Yang ni pun polifenol juga, ini pun polifenol juga, ini pun polifenol juga, ini pun polifenol juga, semua polifenol. Dan dalam list yang banyak-banyak tu, dalam kategori tersebut, polifenol yang paling berkuasa, yang paling berkesan, yang paling kuat, ia dinamakan sebagai hydroxytyrosol. Dan itu adalah bahan yang hanya ada di dalam minyak zaitun sahaja. Tak ada dalam bahan lain. Ini adalah merupakan satu keunikan dan kelebihan yang ada kepada minyak zaitun yang dibawa oleh yang dibawa oleh kita. Dan penting untuk buku ni, setiap ejen kena ada. Bila buku ni, walaupun buku mungkin, kita dah mula translate ke dalam bahasa Melayu dan ke dalam bahasa Cina. Dah start dah translate. Bila nak siap, Allah Maha. Yang ni pun kita buat setahun. Bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggeris. Itu pun bukan orang Malaysia buat, orang luar. Sejak dia duduk belajar di Mesir, minta untuk dia buat, alhamdulillah siap, berhasil dalam bahasa Inggeris. Dan buku ni insya-Allah kalau kita bahasa Perak, ini susah hati. Sebab apa? Sebab bahasa medikal ni adalah bahasa Inggeris dan orang lebih mengiktiraf untuk membaca tulisan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Contohlah ada orang sebut, ejen kita sebut, tak sebut tak apa bahasa Melayu, mudahlah sikit. Kita fikir apa? Kita kena fikir bisnes. Bisnes pada benda apa yang orang nak. Jangan fikir apa kita nak. Kita mungkin kita baca, tiba-tiba orang nak tengok baca-baca tu. Buat serius. Sampai atas bawah tak kena, abang kata tak tengok putih pada bawah tu. Jangan fikir tentang kita. Kita kena fikir apa yang orang nak iktiraf. Dalam bahasa perubatan, dalam bahasa medikal, bahasa Inggeris ni bahasa yang diiktiraf. Bahasa yang digunakan pakai. Akhirnya kita hanya perlu nak trik-trik sikit ya, trik-trik tahu tak mana point, tak mana hujah, tak mana fakta, tak mana benda ni boleh digunakan pakai untuk membantu pesakit-pesakit yang menjadi sebagai sandaran kekuatan bila mana kita memperkenalkan produk seumpama olive 30. Hari ini kita ada satu buku, yang buku ni ditulis secara saintifik. Ni bukan cerita buku kita jumpa tepi jalan, nama tengok tulis nama Ustaz Edi Azwar cerita bab zaitun. Hang Ustaz, hang saya mampu bab zaitun. Hang tahu lah dekat ayat Quran hadis 3 bab itu. Tapi fakta-fakta hang akan tahu. Jadi buku ni bukan kualiti tu. Ini buku yang menerangkan secara fakta dan saintifik. Kalau kata kita hari ni kita pergi cari buku bahasa zaitun dekat pasaran, kita beli 7 buku, 7 cerita lain. Siapa tak boleh baca tak? Sekali kita pergi cari jumpa, oh dia ni tulis bab 5 kita ambil. Oh ni betul bab 5 kita ambil, tulis bab 5. Buka semua saya mahu ni. Hatu tahan lagi. Ada buku kita beli, baca chapter pertama dengan chapter kedua pun dah memang belajar. Cek, hak ni dia ambil Google sini sikit, hak ni dia ambil hadis sikit, ni ambil. Kita baca dan kali kita tak baca daripada merosakkan fakta-fakta yang sedia ada dalam otak kita. Yang ni buku-buku yang tak ada kualiti. Tetapi buku yang kita sediakan ini buku yang dikarang oleh 3 profesor. Yang diberi oleh kata aluan oleh Profesor Henry dan 2 oleh profesor yang dikenal, dan 2 tokoh ni kita ada video. Itu saya tak bagi lagi lah. Bukan tak bagi sebab tak bagi. Pelan-pelan lah buku ni bagi babih dulu. Bukan bagi babih, maksudnya bagi baca dulu, bagi buat dulu. Lepas ni kita akan, dia ada video. Baru ni saya ambil pula apa? Suruh dia ambil di kebun olive 30. Toke dia nama Osman Apalan, bercakap cerita tentang pokok zaitun yang ada. Dia tunjuk gambar, ambil gambar buah zaitun. Video tu depan ada dengan saya sekarang. Lepas tu profesor-profesor ni pakai baju putih apa semua, pegang botol minyak zaitun olive 30, menceritakan khasiat tentang olive 30. Benda tu kita translate ke dalam bahasa Melayu, kita buat subtitle. Asal-asal dia hantar dalam bahasa Perancis. Saya pun tengok bahasa Perancis ni, aku nak faham bahasa Perancis. Kemudian dia usaha untuk translate, dia tinggi suara tu dengan bahasa Inggeris. Bila tinggi dalam bahasa Inggeris, golongan profesional kalau tengok, dia syok. Lain kalau kata kita tinggi bahasa Melayu, dia tak boleh dengar lah. Dia kata benda ni tak ada kualiti. Tapi bila dia dengar ni bahasa Inggeris, dia kata kualiti.
tapi membantu kita pada sudut apa? Kita buat subtitle dalam bahasa Melayu. Jadi tokoh-tokoh profesor ni bukan sekadar tulisan, kita ada video. Video tu tak ada, kat pejabat pun ada. Pasal apa nak pergi tengok, pergi tengok lah, tapi tak ada translation lagi lah. Depan nak ada translation. Dan buku ni adalah buku yang berfakta, yang kalau sekiranya ditunjukkan, orang tidak boleh menafikan sebab ini dilaksanakan mengikut kaedah dan juga sistem akademik yang dibawa oleh para saintis. Okey, daripada buku ni tuan-tuan, di depan ni asal-asal buku dia bukan nama olive oil antioksidan. Kalau version asal dia tulis olive oil polyphenol. Asal-asal dia. Tapi dia kata ada faktor orang tak nak kenal polyphenol tu apa. Sedangkan polyphenol itulah antioksidan. Maka owner dia sebut kat saya, dia kata minta tukar olive oil antioksidan. Jadi olive oil antioksidan ni, ini buku pertama yang dicetak dengan nama ni. Kalau sebelum ni dicetak dengan nama olive oil polyphenol, bukan olive oil antioksidan. Kalau dalam buku ni tuan-tuan boleh buka di dalam sampai ada buku lah. Pada prakata disebut Profesor Henry awal disebut pada muka surat pertama, peringkat yang kedua. Pertama, kandungan yang ada di dalam minyak zaitun ini adalah kandungan hidroksirosol dan oleuropein. Ini adalah merupakan antioksidan yang mempunyai kesan yang bersifat anti-kanser kepada sakit apa? Pertama, colon cancer, kanser usus. Yang kedua, blood cancer, kanser darah. Yang ketiga, breast cancer, kanser payudara. Ini terbukti. Sementara kalau tuan-tuan, saya doa Encik Razak, nanti rajin buatlah program sama-sama ejen pergi cari pesakit. Bukan kita cari pelanggan, cari pesakit. Dia lain. Dia cari pelanggan, dia cari pesakit, dia lain. Pergi cari pesakit colon cancer, pergi cari pesakit blood cancer, dengan pergi cari pesakit breast cancer. Tiga-tiga tu try, ambil. Contohlah abang kata Ustaz Edin, boleh tak sponsor? Bila itu Olivi 30, beda kami nak try. Saya jenis ni insyaAllah, tak ada masalah. Biarlah sebab testimoni kan. Kalau kata betul dia memang makan betul, ikut aturan kita rekod, tengok dia punya apa? Dia punya doktor punya sakit apa, dia breast cancer tahap mana ataupun colon cancer tahap mana, bagi minyak zaitun Olivi 30 ataupun itu top up dengan Olivi Force, tengok-tengok benda tu berkesan, sembuh. InsyaAllah esok tu apa raya hidup dah jadi orang kaya. Sebab apa? Dia akan riuh habis cerita berkenaan tentang kelimian produk yang telah digunakan. Jadi ini adalah sakit yang telah disebut oleh Profesor Henry. Kadang-kadang kalau kita sebut, orang kata kita memang mohon sebab kanser ni dia sebagai penyakit tak ubat. Dia kata tak boleh sembuh dah kecuali guna kemoterapi. Dia kata tak lain pada kemoterapi, tak boleh pakai. Kali ini bila kita bercakap, kita sandarkan yang bercakap ni bukan kita, tetapi Profesor Henry Joy. Siapa dia ni? Dia inilah bapa kepada ilmu kanser dunia hari ini. Ini Profesor Henry. Kemudian disebut lagi, the benefit of phenolic compound, iaitu polyphenol dalam olive oil, dia membantu kepada isu cardiovascular system. Cardiovascular system ni apa? Penyakit yang berkaitan dengan jantung-jantung. Kemudian apa lagi? Dia membantu kepada antibacterial effect, treatment and prevention. Dia bertindak sebagai merawat dan menghalang kepada sakit yang pertama, diabetes. Dia merawat dan dia menghalang. Yang kedua, Parkinson, penyakit dua ketak, tak boleh stop. Tapi kalau tidur, stop. Bila dia jaga, dia akan ketak Parkinson. Yang ketiga yang disebut sebagai Alzheimer, penyakit penyanyung. Yang ni adalah benda yang disebut oleh Profesor Henry, terbukti dalam bidang perubatan. Olivi 30 mampu untuk membantu kepada pesakit-pesakit tersebut. Muka surat sebelah disebut pula prevent Alzheimer, there is so fattening, avoid premature. Okey, fakta. Dia cerita sikit apa yang menjadikan minyak zaitun Olivi 30 ni lebih daripada minyak zaitun yang lain. Dia kata apa? Sebab minyak zaitun Olivi 30 ni dia berada dalam satu cuaca ataupun satu environment. Dia tidak diberi air, duduk dalam suasana panas, duduk dalam keadaan pokok itu akan mati. Pokok zaitun ni dia ada satu nature, satu sifat pada dia, yang mana dia akan berusaha untuk hidup. Contoh kalau pokok lain air tak ada, kiok. Tapi pokok zaitun ni bila dia tak ada air ataupun panas sangat, dia akan usaha untuk hidup. Bila usaha untuk hidup tu dia mengeluarkan polyphenol lebih banyak. Ini yang menjadikan kadar polyphenol di dalam minyak zaitun Olivi 30 lebih banyak berbanding dengan minyak zaitun yang lain. Ini tambahan yang disebut oleh Dr. Henry. Yang seterusnya, dalam minyak zaitun Olivi 30 ni dia sebut
Not to forget mentioning vitamin E. Kandungan vitamin E dalam minyak zaitun ni dia membantu kepada apa? Fertility. Fertility ni adalah masalah kesuburan. Kalau cerita ada nikah tak dapat anak lagi, cerita ada masalah sperma lemah, adalah masalah rahim tak kuat, ini juga terbukti dengan testimoni-testimoni yang pelbagai. Vitamin E yang berada di dalam minyak zaitun membantu ke arah kesuburan bagi lelaki dan juga wanita. Kemudian dia cerita lagi anti-cancer, tentang breast cancer sebagaimana kita sebut. Dan hujung sekali, apa yang menarik yang dikatakan oleh Dr. Henry, apa yang disebut, segala data-data yang telah dinyatakan berhubung tentang kolon kanser, berhubung tentang blood cancer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, semua penyakit-penyakit yang telah dinyatakan, semua data-data ini adalah consistent with the basic science result of epidemiological. Epidemiological, dia ada satu istilah, kaedah untuk mengkaji sesuatu benda. Dia bukan cerita macam kita ni kalau kata buat kajian, namanya abang, sebab gadungan jiran, dia tu jahat. Jahat sebab apa? Ada orang keluar tak tengok muka kita. Kita punya hujah, model besar tu kan? Model dia jahat sebab keluar rumah tak tengok muka kita. Yang tu bukan hujah, hak tu emosional. Tapi kalau dalam fakta-fakta kajian saintifik, kalau sekadar hujah sekuat tu, itu tak diiktiraf sebagai satu kajian saintifik. Kena ada bukti, kena ada kajian, kena ada analisis. Maka segala fakta-fakta yang telah dinyatakan adalah fakta-fakta yang disandarkan kepada kajian-kajian yang telah diiktiraf. Kemudian kalau kita tengok kepada muka surat isi kandungan, di sini ada fakta-fakta yang lebih konkret dah. Bagaimana poin-poin yang sudah disebut, kadang-kadang kenapa minyak zaitun tak ada dalam kapsul. Dia buat kajian. Kalau kata test makan minyak zaitun campur dengan yogurt, lepas tu bagi makan, kesan kepada tubuh kurang ke sama di mana makan terus minyak zaitun. Kemudian lepas test pula, ambil minyak zaitun letak dalam picang jari, cucuk dalam tubuh. Bila cucuk dalam tubuh dengan kita makan langsung, yang mana lebih besar. Kajian tu semua bila dirumuskan mendapati kaedah paling baik bila beramal dengan minyak zaitun, kena bagi sentuh lidah. Sebab itu kalau kita ikut usul asas ni, kita bercakap minyak zaitun memang langsung yang kapsul. Benda tu orang dengar, tak boleh nak lawan. Tapi orang tak kuasa buku kita murung lagi. Tapi buku ni membuktikan bagaimana kajian-kajian telah dilaksanakan, masuk dalam makanan, dijadikan makanan, sentuh di mulut, masuk dalam picang jari, pelbagai cara dilaksanakan untuk melihat keberkesanan yang paling optimum bila beramal dengan minyak zaitun. Dan juga cerita bagaimana minyak zaitun disimpan, macam mana nak kena letak nitrogen, macam mana nak elak daripada dia oxidize, macam mana nak pastikan acidity dia baik, macam mana nak memastikan minyak zaitun berkualiti tinggi. Maka disebut dalam General Information on the Olive and Olive Oil di chapter yang pertama. Yang kedua, kandungan yang ada dalam minyak zaitun olive 30, dan apa yang kita nak tengok di sini adalah berkenaan tentang penyakit-penyakit tambahan yang boleh disembuhkan dengan minyak zaitun olive 30. Iaitu pada muka surat chapter yang seterusnya, iaitu tentang polyphenol berperanan kepada against aging, iaitu anti penuaan. Yang seterusnya hydroxyl L-leucine against AIDS, yang ni menghalang pada pesakit AIDS. Yang ni memang jurnal ni saya baca sendiri, jurnal yang mereka buat kajian, mereka ambil pesakit HIV, mereka ambil darah dia, mereka tengok virus HIV ni cukup aktif, kira duk nak attack mata. Kemudian mereka bagi minyak zaitun olive 30 bagi pesakit HIV ni ramai. Bila beramai minyak zaitun olive 30 ni, mereka ambil balik darah, mendapati bahawa semua virus tersebut dia terkepung di satu tempat, tak drop di mana. Kira dia tak ada nak pergi serang jantung ke, nak serang, kalau bahasa Dr. Salman, dia kata sebab apa satu kanser tu dinamakan sebagai kanser stage 4. Sebab apa kanser tu nama stage 4? Dia kata sebab apa nama stage 4? Sebab bila dia main daripada sini, kesan dia timbul di tempat lain. Maksudnya serangan kanser tersebut dah berubah tempat. Bila timbul di tempat lain tu dinamakan sebagai kanser stage 4. Itu Dr. Salman sebut. Bila apa yang berlaku kepada pesakit HIV, virus yang api merata dalam badan ni, dia tak happy. Dia terkepung pada satu tempat atas faktor hydroxyl yang ada dalam minyak zaitun, dan ini terbukti dengan cara saintifik. Kemudian di sini juga disebut hydroxyl L-leucine kepada penyakit-penyakit kanser yang selain daripada apa yang telah disebutkan. Kemudian chapter yang ketujuh, bagaimana olive oil ataupun polyphenol dan juga hydroxyl berperanan kepada apa-apa sakit yang berkaitan dengan sakit jantung.
darah tinggi, kolesterol, lemah jantung, apa lagi? Everything lah, benda-benda yang berkaitan dengan penyakit jantung, minyak zaitun adalah merupakan pengamalan yang paling baik. Kemudian chapter yang ke-8, minyak zaitun menghalang daripada sinaran UV yang merosakkan tubuh badan kita. Yang 9, antimikrob yang ada pada polifenol. Kemudian yang ke-10, ini penyakit-penyakit yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Bagaimana minyak zaitun menghalang daripada sakit diabetes atau kencing manis. Kalau kencing manis ni, hatta minyak zaitun kita biasa tu banyak kes dah. Ada banyak tanda-tanda positif dan ini dibuktikan dengan fakta-fakta saintifik. Kenapa minyak zaitun itu teramat baik kepada pesakit kencing manis. Dia ada 2 jenis ubat tau. Ubat kencing manis ni, ada orang kata bagus lah untuk kencing manis. Yang tu kan bagus kencing manis. Dia bagus dalam menurunkan gula dengan drastik. Dia tak menyembuhkan. Dia cari ubat yang bersifat menyembuhkan. Yang menyembuhkan ni, dia berbetul balik kita punya pankreas, dia bagi center balik masalah-masalah pengambilan gula dan seumpama dia. Itu baru sembuh betul. Tapi kalau cerita kita pergi makan akak seruntun, gula naik, telan akak seruntun 3-4 batang, confirm memang turun sembuh, darah dia baik, telan dia baik. Tapi tinggal lepas tu, dia akan kembali sebagaimana biasa. Jadi minyak zaitun ni bukan apa orang kata yo-yo punya treatment, tetapi treatment yang bersifat untuk memberi kesembuhan. Kemudian yang terakhir, polyphenol, prevention against Alzheimer disease, iaitu dia menghalang daripada penyakit Alzheimer, iaitu penyakit-penyakit yang menyebabkan kepada masalah di otak ataupun di bahagian lapi tumor di bahagian otak dan seumpama dia. Dan ini adalah bukti saintifik yang telah dinyatakan. Cuma saya nak ambil ada beberapa fakta yang berada dalam buku ini yang menarik untuk dikongsikan. Muka surat 42 tu adalah benda yang saya sebut bagaimana minyak zaitun menyerap ke dalam tubuh badan manusia. Kemudian kalau pada muka surat 54 ni, dia buat bandingan kandungan-kandungan antioksidan yang lain. Ada orang kata minum teh hijau bagus, ada orang kata ambil grapeseed oil bagus, ada orang kata vitamin C bagus, ada macam-macam lah. Ni kandungan-kandungan yang orang kata antioksidan hebat. Dan dia buat carta yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti bagaimana kandungan hydroxyurosol adalah kandungan yang tertinggi dan yang terkuat yang ada boleh untuk diamalkan oleh mereka yang punya masalah kesihatan. Okey, kemudian yang terakhir itu adalah gambar-gambar tipu dia buat. Ada tumor bagi minyak zaitun dalam masa 12 hari saja keadaan itu semakin pulih. Tipu itu dalam keadaan semakin baik. Kemudian di belakang-belakang tu adalah menceritakan tentang bagaimana minyak zaitun berperanan kepada tubuh badan manusia. Cuma di dalam brosur yang ada di tangan tuan-tuan tu, brosur tu tak ada langsung cerita Olive House. Sebab apa? Sebab di Malaysia ni, siapa yang pi habaq mengaku kata dia ada ubat sembuh kencing manis, kanser dengan HIV. Esok orang berbuih lah. Lipat keng-keng, masuk penjara apa-apa, ni kata. Sebab itu kita jangan cakap kata boleh menyembuhkan, kita kata membantu untuk menyelesaikan penyakit diabetes, membantu meringankan kanser, membantu. Kalau bantu tu dia tak lawak sangat. Tapi kalau kita dapat ni confirm ni semua diabetes. Fakta ni, apa dia berkelip? Sebab apa? Sebab berkelip dengan orang bodoh, payah. Dia kalau saya suka buat contoh. Kalau apa panggil Beckham untuk main bola, siapa dah lihat? Adalah Messi kan? Kata Messi. Apa panggil main bola kat ganggu? Saya silap kalah. Sebab apa tu main tak orang rendah. Dia main rendah dia. Messi pun tak boleh nak lawan. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada skill. Tapi kalau bercakap dengan orang cerdik, mudah selesa. Kalau kata sepak dengan profesional, apa? Ni baik dia berkira macam ni, mudah. Tapi orang yang ada enforcement ni, dia ada kuasa. Dia kata tak boleh. Undang-undang kata memang tak boleh semua. Siapa yang pandai-pandai dia mengaku? Tak usah cerita apa, dia takkan pakai. Jadi tak usah dicari pasal. Bila tak usah cari pasal, kita tak letakkan maklumat company ataupun nama-nama ejen di situ. Ini sekadar maklumat untuk dikongsikan. Jadi kalau dia bertanya, kita letak nama company asal. Atlas Olive Oil yang mereka ada sandaran yang kukuh, diiktiraf oleh dunia. Kajian-kajian yang mereka kemukakan adalah kajian-kajian yang diiktiraf. Jadi fakta-fakta di situ adalah sebagai fakta-fakta sombongan. Bahkan dia sebut pengamalan macam mana. Dan hakikat orang yang menggunakan minyak zaitun Olive-30 ni adalah pelanggan-pelanggan yang tuan-tuan boleh kemukakan cadangan kepada pelanggan-pelanggan sedia ada. Sebab kalau sekiranya kita memang dah ada pelanggan yang makan minyak zaitun sedia ada, kita kata okey, top up, tambah dengan minyak zaitun ni. Cara dia macam mana? Pengambilan dia hanya perlu untuk sehari sekali saja dan satu sudu saja. Dan dia punya tahan kemungkinan satu botol 2 bulan. Sebab kalau minyak zaitun Turki sehari 2 sudu, 18 hari 20 hari out kan. Tapi kalau hari ni sehari satu sudu,
Bermaksud dia akan ada kapasiti untuk tahan selama 40 hari. Jadi dia tak 2 bulan. Jadi tambah produk tersebut dan produk sedia ada, dan kita akan tambah income jualan kepada pelanggan-pelanggan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua. Pelanggan kita yang duk ambil kat satu kita setiap hari, dia dah percaya dah. Dan bukannya sahaja dia tak percaya, dia dah confirm dah. Dia kata betul Ustazah, betul kak, betul makcik, memang produk ni bagus. Kita abang ada satu lagi bagus more. Dia ada kemampuan beli dan dia pun dah ada kepercayaan. Kenapa kita tak ambil peluang? Ambil peluang untuk memperkenalkan, ni saya ada satu suka, ni saya ada buah tim, saya ada Olivi 30. Bila mereka ambil produk tersebut, kalau customer kita dah memang dah ada 100 orang, kita akan double, triple kepada penghasilan income yang sedia ada. Sebab apa? Sebab kalau keuntungan kita bagi minyak zaitun Turki, satu botol untung lebih kurang RM300. Tapi kalau minyak zaitun Olivi 30, untung sebetulnya berapa? RM20. RM20 tambah 13, ada 33